Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita dalam video PDPC untuk subjek perakaunan tingkatan 6. Saya ingin membincangkan bab 9.0 pengusaha marginal dan serapan. Ini adalah diajar di semester 2 STPM bagi subjek perakaunan. Video ini adalah video yang kedua saya bagi topik pengusaha marginal serapan. Dah ada video yang pertama, tapi video yang ini adalah yang telah dibaiki dan ada penambahan. Pengukusan marginal dan serapan. Okey, kita pergi kepada takrif. Pengukusan marginal juga dikenali sebagai pengukusan langsung atau pengukusan berubah. Pengukusan marginal hanya peruntukkan kos perkilangan berubah seperti kos bahan mentah langsung, kos buruh langsung dan overhead kilang berubah kepada produk. Bagi kos overhead kilang tetap boleh dikira sebagai kos tempoh. Ini bermakna kos overhead kilang tetap bukan kos yang diinventori dalam pengukusan marginal. Okey, maksudnya dekat sini dalam pengukusan marginal, okey, kos produk dia hanya daripada yang berubah saja, iaitu bahan mentah langsung, kos buruh langsung dan overhead kilang berubah. Yang tetap dianggap sebagai kos tempoh, bukan kos produk. Okey, pengukusan serapan dikenali sebagai pengukusan penuh di mana semua kos perkilangan sama ada kos perkilangan berubah atau kos perkilangan tetap akan diperuntukkan kepada kos produk. Oleh itu kos bahan mentah, kos buruh langsung dan semua overhead perkilangan. Dekat sini overhead berubah dan overhead tetap merupakan kos produk. Diambil kira semua sekali. Ini bermakna kos overhead kilang tetap dianggap sebagai kos yang boleh yang diinventori dan bukan kos tempoh. Perbezaan antara pengukusan serapan dan pengukusan marginal. Okey, kita buat dalam bentuk jadual. Saya dah beritahu dalam video saya sebelumnya. Bila kita buat jadual, pastikan cerita nombor 1 di pengukusan serapan dan cerita nombor 1 di pengukusan marginal dia pair, cerita yang sama. Okey, kita tengok yang pertama, pengukusan serapan lebih menitik beratkan fungsi kos, manakala pengukusan marginal lebih menitik beratkan gelagat kos. Dua-dua ni dah bincang dalam bab 1 jadi kamu boleh semak semula apa dia fungsi kos, apa dia gelagat kos. Yang kedua, pengukusan serapan ciri utama ialah menghitung untung kasar. Di serapan kita gunakan istilah untung kasar. Okey, ciri utama ialah menghitung margin sumbangan atau caruman. Ini di pengukusan marginal. Jadi kamu jangan tertukar untuk serapan dia guna istilah untung kasar, untuk marginal dia menggunakan istilah margin sumbangan atau caruman. Okey, yang ketiga, pengukusan serapan semua jenis kos perkilangan diambil kira dalam menentukan kos produk. Semua saya dah beritahu tadi dekat takrif. Okey, pengukusan marginal yang ketiga hanya kos perkilangan berubah diambil kira dalam menentu kos produk. Semua yang berubah saja. Ini kita akan pergi nanti format kamu akan tengok Okey, yang keempat, pengukusan serapan inventory dinilai pada kos perkilangan sepenuhnya. Yang keempat, untuk pengukusan marginal inventory dinilai pada kos perkilangan berubah. Okey, sambungan dia. Yang kelima, pengukusan serapan tidak sesuai untuk membuat keputusan tapi boleh digunakan untuk tujuan pengurusan dalaman organisasi. Serapan tak boleh buat keputusan sebab dia ambil yang tetap dalam kos produk. Okey, pengurusan marginal sesuai untuk membuat keputusan bagi tujuan pengurusan dalaman organisasi. Okey, yang keenam, pengukusan serapan tidak boleh diguna untuk buat analisis kos volume untung. Ini dalam bab yang seterusnya lah analisis kos volume untung. Kerana gagal membezakan kos berubah dan kos tetap daripada jumlah kos. Yang keenam, untuk pengukusan marginal asas untuk buat analisis kos volume untung dan penting dalam menjamin proses perancangan dan pengawalan yang berkesan. Pengasingan kos bila sebut ada yang berubah ada yang tetap dekat kos produk, jadi kita kena asingkan kos sebab akan wujud kos campuran Okey, pengasingan kos boleh diasingkan kepada kos produk dan kos tempoh. Pengukusan serapan
kos bahan langsung, kos buruh langsung, kos overhead kilang, kos berubah, kos overhead kilang tetap. Jadi dianggap sebagai kos produk semua. Okey, pengusaha marginal, kos bahan langsung, kos buruh langsung dan overhead kilang berubah. Dia ambil kira yang berubah saja sebagai kos produk. Okey, pengusaha serapan, belanja jualan, belanja pentadbiran dianggap sebagai kos tompo, manakala pengusaha marginal, kos overhead kilang tetap, belanja jualan, belanja pentadbiran dianggap kos tempoh. Dipecah kepada dua, kos produk dan kos tempoh. Okey, pengasingan kos. Kos tetap dan kos berubah. Kos sebenarnya boleh dibahagikan kepada 3 jenis mengikut tingkah laku, iaitu kos tetap, kos berubah dan kos campuran. Kos tetap ialah kos yang jumlahnya tidak berubah mengikut perubahan unit pengeluaran. Kos berubah pula ialah sejumlah kos yang berubah secara berkadar langsung dengan perubahan unit pengeluaran. Kos campuran, saya dah beritahu sebelum tadi, kos campuran kos campuran ni dia ada dua komponen, kos tetap dan kos berubah. Jadi kita perlu asingkan kepada komponen kos berubah dan kos tetap menggunakan kaedah tinggi rendah. Kaedah tinggi rendah ni ada rumus dia, kamu kena ingat. Ia digunakan untuk mengasingkan kos berubah kos tetap di dalam kos campuran. Okey, kita pergi kepada kaedah tinggi rendah. Kaedah ini membandingkan perubahan kos antara tingkat aktiviti paling tinggi dengan tingkat aktiviti paling rendah bagi sesuatu tempoh. Rumusnya jumlah kos sama dengan kos tetap tambah kurungan kadar kos berubah darab tahap aktiviti. Kadar kos berubah kos tertinggi tolak kos terendah bahagi aktiviti tinggi tolak aktiviti terendah. Oleh itu, kos tetap pada tingkat tertinggi, jumlah kos pada tingkat tinggi tolak kadar kos berubah darab tahap aktiviti tertinggi. Okey, itu rumus tadi kamu kena ingatlah. Okey, kita lihat contoh. Syarikat Norwich mempunyai butiran mengenai pengeluaran dan jumlah kos sejenis barangan dapur keluarannya. Okey, kamu tengok ada Januari pengeluaran 1000, jumlah kos RM 7000. Bulan Februari pengeluaran 1300, jumlah kos RM 8500. Bulan Mac pengeluaran 1500 unit, jumlah kos di RM 9500. April pengeluaran 1200, jumlah kos RM 8000. Bulan Mei pengeluaran 1800 unit, dia punya jumlah kos RM 11000. Okey, hitung kos berubah seunit. Yang kedua, kos tetap. Okey, jawapan dia. Yang pertama, jumlah kos sama dengan kos tetap tambah dengan kurungan kadar kos berubah darab tahap aktiviti. Kamu kena kira kadar kos berubah dahulu. Kos tertinggi tolak dengan kos terendah bahagi aktiviti tertinggi tolak aktiviti terendah. Jadi RM 11,000 tolak 7,000 bahagi 1,800 unit tolak 1,000 unit, kamu dapat RM RM5 seunit. Untuk yang kedua, kos tetap pada aktiviti tertinggi, jumlah kos tolak dengan kurungan kadar kos berubah darab tahap aktiviti. Jadi RM 11,000 tolak RM RM5 seunit darab 1,800 unit. Jadi kamu dapat RM 2,000. Okey, perbezaan antara untung atau rugi bersih di bawah kedua-dua kaedah pengurusan dapat dikira seperti berikut. Okey, pendapatan bersih pengurusan serapan, kamu tolak dengan pendapatan bersih pengurusan marginal sama dengan kos unit overhead tetap perkilangan darab unit dikeluarkan tolak unit dijual. Ini caralah kita nak seimbangkan dia. Penyediaan penyata keuangan. Bila sebut pengekosan serapan marginal, kamu tak dapat larilah daripada penyata pendapatan. Penyata pendapatan ni kamu dah belajar di penggal 1. Cuma di sini dia ada dua bentuk lah. Ada bentuk pengurusan serapan, ada bentuk pengurusan marginal. Jadi kamu kena tengok format dia. Okey, kita pergi kepada contoh. Syarikat COVID Sdn Bhd yang baru mula operasi telah memberikan maklumat berikut berkaitan dengan produk keluarannya bagi tahun 2019. Inventory awal tak ada.
pengeluaran RM2,000, jualan harga jualan RM100 seunit, RM1,500, kos berubah seunit, bahan mentah langsung RM30, buruh langsung RM20, overhead perkilangan berubah RM10, jualan pentadbiran berubah RM8. Kos tetap, overhead perkilangan tetap RM10,000, belanja jualan pentadbiran RM7,500. Kirakan kos produk seunit untuk pengusahaan serapan marginal. Okey, dekat sini soalan minta Kalau ada soalan tak minta tapi kamu digalakkan mengira lah supaya kita nampak berapa kos produk seunit untuk pengusahaan serapan, berapa kos produk seunit untuk pengusahaan marginal, dia berbeza Okey, yang B unit inventory akhir. Yang C nilai inventory akhir mengikut pengusahaan serapan dan pengusahaan marginal. D penyata pendapatan komprehensif untuk pengekosan serapan, pengusahaan marginal. E perbezaan untung bersih. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, untuk pengurusan serapan, kamu campurkan bahan mentah langsung 30, buruh langsung 20, overhead kilang berubah 10, overhead perkilangan tetap 10,000 bahagi 2,000, kita nak cek kadar dia, dapat RM5. Jadi jumlah kos produk untuk pengurusan serapan adalah 65. Okey, untuk pengekosan marginal, bahan mentah langsung 30, buruh langsung 20, overhead perkilangan berubah 10, overhead tetap dia tak ada sebab yang tetap bukan dianggap sebagai kos produk. Jadi dia cuma ada 3 saja. Jadi kamu campurkan dapat 60 untuk pengekosan marginal. Unit inventory akhir, inventory awal tambah pengeluaran tolak jualan, kosong tambah 2,000, tolak dengan 1,500, kamu dapat 500 unit. Yang C, nilai inventory akhir, pengurusan serapan 500 unit, darab dengan RM 65, kamu dapat 2,500. Untuk pengekosan marginal 500 unit, darab 60 dapat RM3,000. Okey, kita tengok pula penyata pendapatan. Penyata pendapatan ni ada format dia. Kamu kena ingat format dia. Syarikat COVID-19 berhad. Penyata pendapatan komprehensif bagi tahun berakhir 1 Disember 2019 untuk pengekosan serapan. Kena beritahu sebab kita ada 2 pengekosan serapan dan marginal. Jadi kena beritahu yang ini adalah penyata pendapatan pengekosan serapan. Okey, kita tengok jualan 1,500 darab 100 dapat 150,000. Saya dah beritahu jualan kerja kena tunjukkan sebab kalau jawapan akhir salah, jalan kerja ada agihan markah. Tolak kos barang dijual, inventory awal, kos pengeluaran 2,000 kali 65, 130,000. Inventory awal tadi kosong Tolak inventory akhir 500 darab 65 dapat 32,500. Dekat sini dapat 97,500, dapat 5. Untuk kasar dia 52,500. Okey, pengekosan serapan kita gunakan istilah untung kasar jangan salah. Okey, tolak belanja jualan pentadbiran berubah 1,500 darab 8 dapat 12,000. Belanja jualan dan pentadbiran tetap dapat 7,500, jadi campurkan dapat 19,500. Kamu tolak kat untung kasar dengan 19,500 dapat 33,000 untuk untung bersih. Okey, seterusnya syarikat COVID-19 berhad penyata pendapatan komprehensif bagi tahun berakhir 1 Disember 2019. Ini pengekosan marginal. Kamu kena beritahulah Okey, jualan sama 1,500 darab 100 dapat 150,000. Tolak kos barang yang dijual, inventory awal kosong. Kos pengeluaran 2,000 darab 60 dapat 120,000. Okey, jadi jumlah dia 120,000. Tolak inventory akhir 500 darab 60 dapat 30,000. Kamu tolakkan dapat 90,000. Tambah belanja jualan pentadbiran berubah. Okey, dah beritahu tadi kos produk daripada semua yang berubah Jadi ambil kira yang berubah di atas. 1,500 darab 8 dapat 12,000, jadi 110,000. Kamu selesaikan dapat margin sumbangan. Margin sumbangan atau margin caruman dapat 48,000. Okey, tolak belanja tetap overhead perkilangan 10,000. Belanja jualan pentadbiran 7,500, kamu dapat 17,500. Tolakkan dapat untung bersih 30,500.
Okey, penerangan untuk yang E, perbezaan untung dia 500 kali 5 dapat 2500. Perbezaan untung bersih antara pengekosan serapan dan pengekosan marginal disebabkan oleh perbezaan nilai inventory akhir. Dalam kedua-dua kaedah pengekosan itu apanya, jika berlaku perubahan dalam tingkat inventory pada awal dan akhir tempoh, jika ada pertambahan dalam inventory akhir, ini bermakna sebahagian keluaran dan tempoh semasa belum terjual dan kos dicampur dengan nilai inventory akhir. Di bawah kaedah pengekosan serapan, sebahagian kos overhead tetap kehilangan akan termasuk dalam inventory akhir. Oleh itu, pendapatan bersih yang diperoleh dalam tempoh tersebut akan menjadi lebih besar daripada pendapatan bersih pengekosan serapan. Sekiranya berlaku pengurangan dalam inventory akhir, ini bermakna kuantiti jualan adalah lebih besar daripada kuantiti pengeluaran dalam tempoh semasa. Pendapatan bersih di bawah kaedah pengekosan serapan akan menjadi lebih besar daripada pendapatan bersih di bawah pengekosan marginal. Hal ini kerana sebahagian daripada inventory awal telah terjual dalam tempoh perekonomian tempoh tersebut, dan ini makna sebahagian daripada belanja overhead tetap dan tempoh sebelumnya akan ditolak daripada hasil tempoh semasa. Nampak tu panjang lebar penerangan dia, panjang lebar dekat sini. Okey, ada satu lagi, bila kita menggunakan dekat kos produk ada overhead tetap, kita akan ada overhead terlebih atau terkurang serap. Okey, dekat sini dia melibatkan kaedah pengekosan serapan sajalah, marginal tidak terlibat. Okey, pelarasan overhead terlebih atau terkurang serap. Penyata pendapatan pengekosan serapan sahaja belum buat pelarasan tak ada overhead terlebih atau terkurang serap kerana elemen overhead tetap kehilangan sahaja yang menghadapi situasi terlebih atau terkurang serap. Terlebih terkurang serap ni sebab kita gunakan overhead pratentu. Pratentu adalah anggaran. Bila anggaran kita akan bandingkan dengan yang sebenar, akan wujud overhead terlebih terkurang serap. Okey, dia ada untuk yang ini dia ada dua format. Saya akan bagi dua-dua format. Format yang pertama ini kamu tengok yang bahagian terlebih serap dia berada sebelum untung kasar. Nampak tu? Bila berada sebelum untung kasar, kamu akan tolak. Tengok jualan, tolak kos barang jual inventory awal, tambah kos barang dikilang, tolak inventory akhir. Bila sebelum untung kasar, kamu akan tolak overhead tetap terlebih serap, baru untung kasar. Tolak belanja jualan pentadbiran, kamu dapat berubah tetap, kamu dapat untung bersih. Okey, dekat sebelah kanan ni pula kita tengok yang terkurang serap ditambah kalau sebelum untung kasar. Tengok jualan, tolak kos barang dijual, inventory awal, tambah kos barang dikilang, tolak inventory akhir, tambah overhead tetap terkurang serap kalau dia sebelum untung kasar, tolak belanja jualan pentadbiran, berubah tetap, dapat untung bersih. Yang ni saya bagi format yang lain sebab bila saya mengajar, saya ajar format yang sebelumnya, pelajar akan bertanya saya, kenapa ada yang terbalik pula? Bukan tolak tapi tambah, ada yang tambah bukan tolak. Dia sebenarnya kamu tengok format dia, format yang mana satu. Jadi tengok kamu nak guna yang mana. Okey, format yang lain pula, ini macam biasalah syarikat nama menyatu pendapatan. Ini pengekosan serapan saja ada overhead terlebih terkurang serap. Okey, saya tunjukkan overhead terlebih serap ini saya buat format sendirilah berdasarkan daripada pertanyaan kawan-kawan kamu. Sini-sini kamu dululah. Okey, jualan, tolak kos barang dijual. Ini saya ringkaskan je lah. Dalam dia boleh kembang lah kalau kamu nak kembangkan. Kamu dapat margin kasar atau untung kasar. Kamu tengok. Macam format yang tadi, overhead terlebih serap di atas kan. Bila di atas untung kasar kamu akan tolak. Tapi bila dia di bawah untung kasar atau margin kasar, kamu akan tambah. Jadi kamu kena lihat kedudukan overhead terlebih atau terkurang serap ni. Kalau di atas untung kasar kamu tolak. Kalau di bawah untung kasar kamu kena tambah. Ramai pelajar bertanya saya, dia keliru. Saya kata sebenarnya kamu tengok kedudukan di mana overhead kamu. Overhead terlebih terkurang serap tu. Jadi sini dia di bawah, kamu perlu tambah dia overhead terlebih serap. Kalau yang sebelumnya di atas. Okey, jadi dapat margin kasar teraras. Macam biasalah, tolak belanja jualan pentadbiran berubah dan tetap kan buat untung bersih. Okey, dekat sini bahagian overhead terkurang serap. Ada jualan,
Tolak kos barang dijual. Ini saya buat ringkas lah. Dalam dia ada kembangan dia lagi. Kamu boleh buat lah. Okey, margin kasar. Yang ini pun sama. Kamu tengok dia berada di bawah margin kasar atau untung kasar. Okey, kalau keadaan ini kamu akan tolak. Kalau sebelum kamu tambah macam format yang sebelum saya bagi tadi. Okey, dia berada di bawah margin kasar atau untung kasar. Jadi kamu kena tolak overhead terkurang serap. Kamu dapat margin kasar terlaras. Seterusnya tolak belanja jualan pentadbiran, berubah tetap kamu dapat untung bersih. Jadi ini ada dua format untuk overhead terlebih atau terkurang serap. Jadi terserah kamulah. Jangan keliru. Macam pelajar-pelajar saya sebelum ni, saya kena terangkan semula supaya mereka tak keliru. Okey. Contoh, syarikat Corona berhak memberi data operasi kilang bagi tahun berakhir 1 Disember 2019 seperti berikut. Inventory awal 1 Januari 8,500 unit. Inventory akhir 1 Disember 3,450 unit. Jualan 34,540 unit. Harga jualan seunit RM23. Kos perkilangan berubah seunit RM5. Kos jualan dan pentadbiran berubah seunit RM1.50. Tingkat jam mesin normal 6,000 jam. Kadar pengeluaran piawai 50 unit sejam mesin. Overhead perkilangan tetap RM154,000. Kos jualan dan pentadbiran tetap RM108,000. Andaikan kos dan unit piawai adalah malam, dikehendaki sediakan penyata pendapatan bagi tahun berakhir 1 Disember 2019 dengan menggunakan kaedah pengekosan marginal. Yang kedua, pengekosan serapan. Okey, inilah jawapan dia. Macam biasa, syarikat Konas yang berhak penyata pendapatan komprehensif bagi tahun berakhir 1 Disember 2019. Beritahu dia kaedah apa? Pengekosan serapan. Jualan 34,540 darab 23 unit dapat 794,420. Tolak kos barang dijual. Dia dikembangkanlah inventory awal 10.13 darab 8,500 dapat 86,105. Kos pengeluaran 1013 darab 29,490 dapat 29,87337%. Kamu campurkan dapat 384, 83870. Tolak inventory akhir RM10.13 darab 3,450 dapat 349,4850. Kamu tolakkan dapat 349,890 2%. Dekat sini tolak kat sini tambah kos overhead kurang serap sebab dia sebelum untung kasar 2,716.30. Jadi kamu kena tentulah dekat soalan tu sama ada overhead terlebih kurang serap atau tak ada. Kena tengok dekat soalan. Kadang ada, kadang tak ada. Okey, sini kamu selesaikan dapat 352,606.50 sen. Jadi untung kasar dia 441,813.50 sen. Tolak belanja jualan pentadbiran berubah RM1.50 darab 34,540. Kamu dapat RM1,810. Tetap RM108,000. Kamu selesaikan dapat RM159,810. Kamu tolakkan dapat untung bersih RM282,350 sen. Okey, kita tengok pula yang marginal. Sama juga, tajuk mesti lengkap. Syarikat Kronas yang berhak penyata pendapatan komprehensif bagi tahun berakhir 1 Disember 2019. Beritahu dia pengekosan marginal. Jangan tak beritahu nanti dalam ni ada benda yang kamu salah. Bila pemeriksa tak salah teka, salah nanti jawapan mesti beritahu. Okey, jualan sama tadi 794,420. Tolak kos berubah, inventory awal RM5 dan 8,500 42,500. Kos pengeluaran RM5 dan 29,490 dapat 147,450. Dapat 189,950. Tolak inventory akhir RM5 dan 3,450 dapat 17,250. Selesaikan dapat 172,700. Belanja jualan pentadbiran berubah RM51,810. Kamu dapat margin sumbangan RM224,510. Tolak belanja
tetap overhead perkilangan 154,000, belanja jualan pentadbiran 108,000, selesaikan 262,000, tolakkan dapat untung bersih 307,910. Yang ini dia marginal. Marginal dia tak ada overhead terlebih kurang serap. Jangan silap lah, kena tahu. Okey, yang ini ada jalan kerja lah. Mana yang perlu jalan kerja dia tunjukkan di luar. Kadang dia tak nak semak di penyata pendapatan, dia tunjukkan di luar jalan kerja dia. Apa tengok pengeluaran 3,450 tambah 34,540 tolak 8,500 dapat 29,490 unit. Kadar serapan overhead tetap RM 154,000 bahagi dengan 30,000 unit dapat RM5.13 per unit. Overhead kurang serap 154,000 tolak dengan 29,490 dapat RM5.13 dapat 2,716.30 sen. Okey. Kebaikan dan kelemahan pengekosan serapan. Okey, kita tengok kebaikan dahulu. Yang pertama, dapat membuat pengasingan antara kos keluaran dengan kos produk. Yang kedua, dapat membantu menentukan untung kasar dan untung bersih bagi suatu tempoh. Dekat sini dia tunjukkan untung kasar. Okey, yang ketiga, overhead kilang digunakan sepenuhnya dan diserap ke unit keluaran. Semua dia ambil kira, overhead berubah, overhead tetap, semua dia ambil kira dalam kos keluaran atau kos produk. Okey, yang keempat, sesuai untuk laporan luar kerana mematuhi piawai. Okey, laporan luar dia nak semua dia ambil kira sebagai kos produk. Jadi, pengurusan serapan sesuai untuk laporan luar. Okey, kelemahan menyukarkan proses pembuatan keputusan kerana semua kos perlu diambil kira. Pembuatan keputusan ni kita akan jumpa nanti di bab membuat keputusan, kita akan ambil kos relevan. Nanti kita akan jumpa kemudian lah topik seterusnya. Okey, kebaikan dan kelemahan pengekosan marginal. Kita bagi kebaikan dahulu. Beri peluang kepada pihak pengusaha untuk menilai gelagat kos. Apa dia gelagat kos? Cuba cek dalam bab 1. Sensitivity kos terhadap perubahan aktiviti kos. Okey, yang kedua, penyata kos yang disediakan mudah difahami dan ringkas kerana kos tetap tidak diambil kira dalam kos produk semasa penyediaan penyata pendapatan. Kamu tahu kos produk ambil kira semua yang berubah. Okey, yang ketiga, overhead tetap terlebih atau kurang serap adalah tidak relevan kerana overhead tetap tidak diambil kira dalam menentu kos unit produk kerana hanya kos berubah saja diambil kira. Jadi kat sini dalam bahasa mudah dia tak ada overhead terlebih atau kurang serap. Itu bahasa mudah dia. Okey, kelemahan, keputusan yang dibuat mungkin tidak tepat kerana hanya kos berubah diambil kira dalam menghitung kos seunit produk dan menentukan harga seunit produk. Okey, dalam menentukan harga seunit produk, kita tak boleh ambil kira kos berubah sajalah sebab kos tetap pun adalah kos, kita kena bayar juga. Okey, margin caruman seunit mungkin tidak mencukupi untuk menampung kos tetap. Margin caruman seunit kamu tahu dia ambil kira kos berubah, tapi kita ada kos tetap perlu ditampung. Mungkin tak cukup jika terlalu banyak produk dijual pada harga marginal. Yang ketiga, harga jualan tidak boleh dinaikkan semata-mata untuk menampung kekurangan pesanan. Tak banyak bila berlaku pembesaran perniagaan. Kalau kita bantu pada marginal aja, tak boleh lah. Okey, yang keempat, kebaikan. Saya baca kebaikan dulu. Untung merupakan fungsi jualan, sepatutnya untung harus ambil kira kedua-dua fungsi jualan dan keluaran. Yang kelima, untung sebenar dapat tentukan kerana kos tetap tidak diserap ke kos inventory akhir. Okey, merupakan asas untuk melakukan analisis kos volume untung dan menyebabkan dan menyediakan belanjawan fleksibel. Okey, analisis kos volume untung ni dia akan menumpu pada titik pula modal. Kita akan jumpa nanti dalam bab dia. Okey, dan menyediakan belanjawan fleksibel. Belanjawan fleksibel ni belanjawan boleh ubah nanti di semester 3 kita akan jumpa. Okey, kelemahan yang keempat, inventory dikurang nyata semasa menyediakan penyata pendapatan. Kamu tahulah inventory tak ambil kira yang tetap. Okey, tidak sesuai digunakan untuk tujuan penaksiran cukai. Cukai tak nak cukai nak yang lengkap sebagai kos produk kamu. Kalau tak ada kos produk overhead tetap dia tak nak lah cukai nak yang semua. Okey, jika kamu rasa video ni bermanfaat, bolehlah like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.